Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 1 Mei 2020. Tiada pertambahan kes positif COVID-19 direkodkan di Sabah semalam, menjadikan jumlah kumulatif kekal 315 kes. Manakala seramai 13 pesakit sembuh, menjadikan bilangan keseluruhan pesakit sembuh 241 orang. Berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Sandakan yang merekodkan 21 kes menjadi daerah baharu semua pesakit sembuh, sekaligus menjadikan 14 daerah kini zon hijau. Sebanyak 70 kes masih dirawat, termasuk 7 kes dirawat semula. Sementara itu, jumlah kematian kekal 4 kes, iaitu 2 di Kota Kinabalu dan masing-masing 1 kematian di Tawau dan Tambunan. Langkah kerajaan membenarkan penuntut institusi pengajian tinggi IPT awam dan swasta di bawah Kementerian Pengajian Tinggi KPT pulang ke kampung halaman secara berperingkat-peringkat sejak Isnin lepas mendapat reaksi positif daripada ibu bapa dan ahli keluarga di Sabah. Rata-rata keluarga bersyukur dan gembira dengan keputusan tersebut, lebih-lebih lagi perbelanjaan perjalanan pulang turut ditanggung oleh kerajaan. Bila kita mendapat tahu bahawa kerajaan akan menanggung kos penerbangan untuk balik ke kampung halaman masing-masing, sangat rasa bersyukurlah sebab kita tidak payah lagi nak menguruskan kos penerbangan mereka dan kita tahu bila mereka ini akan dihantar pulang. Adik saya sekarang belajar di UTM Johor Bahru. Saya berasa bersyukur dan gembiralah atas apa yang diberikan oleh kerajaan kita. Sementara itu, Timbalan NAB Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Sabah UMS Profesor Madya Dr. Rahman Nordin dalam satu kenyataan memaklumkan pelajar UMS yang berhasrat pulang ke kampung halaman masing-masing perlu melalui SOP yang ditetapkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS. Ia antara lain termasuk menjalani kuarantin 14 hari. Katanya, penjadualan pergerakan pelajar telah diuruskan mengikut keperluan yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia dan KPT. Dr. Rahman berkata, beberapa perbincangan turut dijalankan dengan pihak berkaitan termasuk Pusat Arahan COVID-19 Sabah bagi memastikan perjalanan pelajar lebih teratur dan sistematik. Penghuni penjara Sabah akan menjahit 5,000 set peralatan perlindungan diri PPE bagi kegunaan petugas barisan hadapan kesihatan menghadapi COVID-19. PPE tersebut akan dijahit oleh 130 penghuni penjara lelaki dan perempuan di beberapa daerah di negeri ini. Perkara itu diumumkan Pengerusi Lembaga Hakim Pelawat LHP Penjara Negeri Sabah, Datuk Catherine Lee Miai dalam satu kenyataan selepas mendapat tajaan fabrik sepanjang 1,500 meter daripada kumpulan BTC. Majlis penyerahan ringkas itu berlangsung di Penjara Pusat Kepayan, turut disaksikan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS Datuk Dr. Christina Rundi. Kita menerima banyak sumbangan PPE daripada banyak syarikat dan juga orang-orang perseorangan. Pada masa yang sama kita juga tahu bahawa bekalan PPE ini tidak mencukupi. Saya bagi pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sabah mengucapkan ribuan terima kasihlah dan amat menghargai usaha-usaha yang dia buat ini. PPE itu dijahit oleh kita punya penghuni di dalam penjara. Di Sabah ini kita ada bengkel di Kota Kinabalu, bengkel jahit, dan juga di Tawau, di Sanakan dan juga di penjara di Labuan. Lebih 50 penghuni penjara dari Penjara Pusat Kepayan terlibat menjahit PPE berkenaan. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS akan melaksanakan 3 lagi kaedah pembayaran zakat fitrah selain pembayaran dalam talian. 3 kaedah itu melalui kutipan secara langsung oleh amil yang dilantik di lokasi strategik yang dikenal pasti, pembukaan kaunter kutipan zakat di Ibu Pejabat dan Pejabat Cawangan Bahagian Zakat dan Fitrah MUIS serta kutipan zakat secara pandu lalu di bangunan Wisma MUIS Kota Kinabalu. Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah, Datuk Aidil Mokhtar berkata, kaedah tersebut dibuat bagi memudahkan umat Islam di Sabah membayar zakat, khususnya umat yang tidak mempunyai akses internet serta mereka yang berada di luar bandar.
Mengenai kaedah kutipan zakat secara pandu lalu, Dato' Aidi berkata, kemudahan berkenaan akan bermula Isnin depan dari 8 pagi hingga 5 petang. Di peringkat awal ini kita akan lakukan dulu di Ibu Pejabat Majlis Agama Islam. Ini dalam proses percubaan. Tetapi kalau sekiranya kita berjaya lakukan di Kota Kinabalu, mungkin dalam minggu-minggu hadapan kita akan teruskan di beberapa daerah. Menurut Dato' Aidi, kutipan zakat secara langsung oleh Amil dan pembukaan kaunter kutipan zakat di semua cawangan MUIS pula akan dilaksana setelah mendapat kebenaran daripada MUIS. Ia selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dato' Aidi berkata demikian dalam sidang media bagi mengumumkan kaedah pembayaran zakat fitrah bagi negeri Sabah. Sejak 1 Ramadan bermula 24 April lalu, jumlah kutipan zakat fitrah secara dalam talian kini mencecah RM185,000. Terdapat 1,930 wakil amil dan 39 amil yang dilantik di seluruh negeri. Pengurusan jenazah umat Islam yang meninggal dunia di rumah semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP perlu merujuk panduan pengurusan jenazah yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAINS. Ia merangkumi 5 perkara yang perlu dipatuhi oleh pihak yang mengurus jenazah dan waris. Pengerusi pengurusan jenazah Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, Ustaz Latif Laid berkata, garis panduan itu antara lain menetapkan setiap kematian di rumah perlu dimaklumkan segera kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk pemeriksaan COVID-19. Semua pengurusan yang melibatkan kematian biasa di rumah perlu diberitahu kepada polis balai yang terdekat dan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk dapat pengesahan. Beliau berkata demikian kepada RTM di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Selain itu, pengesahan juga perlu dibuat bagi memastikan pihak pengurusan jenazah bukan dalam kalangan kontak pesakit COVID-19, tidak memiliki simptom COVID-19, memakai peralatan pelindung peribadi PPE yang lengkap serta mematuhi jarak sosial 1 meter ketika menguruskan jenazah. Menurut Ustaz Latif, hanya 2 petugas dan 2 orang waris dibenarkan ketika memandikan jenazah. Solat jenazah dan pengebumian pula hanya boleh dihadiri 10 orang waris dan keluarga terdekat dengan memakai penutup hidung dan mulut. Bacaan talqin ringkas dibolehkan namun bersalaman tidak dibenarkan. Semua pihak terlibat juga perlu segera meninggalkan tanah perkuburan setelah urusan pengebumian selesai. Ustaz Latif juga berkata amalan doa selamat dan kenduri arwah mesti dilakukan namun hanya melibatkan ahli keluarga serumah tanpa menjemput orang lain. Sementara itu, bagi masyarakat bukan Islam, pengurusan mayat semasa PKP juga mengikut prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan MKN. Kebiasaan kalau bukan ke pihak PKP, biasanya kami dalam 6 orang mengikut kehendak family lah, ikut apa package yang mereka perlukan. Tapi oleh kerana dalam masa PKP ini kita perlu patuhi itu arahan kerajaan, kami akan berjalan dalam 2 atau 3 orang saja dah sekali. Katanya setiap pekerja juga diwajibkan memakai PPE yang lengkap semasa menguruskan mayat. Semua penduduk yang terkesan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam kawasan Parlimen Libaran Sandakan akan menerima bantuan. Justru mereka yang belum mendapat bantuan diminta memaklumkan perkara itu kepada Pejabat Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dilantik Jafari Waliam. Bercakap kepada pemberita RTM, Jafari memaklumkan maklumat penduduk yang belum menerima bantuan juga boleh disalurkan kepada Pejabat Adun Gumgum atau Pejabat Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat Sungai Sibuga. Katanya bantuan keperluan harian telah diagihkan sejak penguatkuasaan PKP yang bermula 18 Mac lalu. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan juadah berbuka puasa dan kurma kepada anggota trafik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sandakan. Sumbangan turut diagihkan kepada petugas barisan hadapan Jabatan Pesakit Luar Klinik Kesihatan Sandakan. Nasib mangsa kebakaran di Kampung Rosop Pitas yang menjejaskan 28 orang daripada 5 keluarga mendapat perhatian ahli Parlimen Kudat yang memperuntukkan RM55,000 bagi membantu mereka.
Ahli Parlimen Kudat Datuk Rahim Bakri menjelaskan sumbangan termasuk wang tunai RM5,000, bantuan bahan binaan bernilai RM50,000 dan bakul makanan bernilai RM500 untuk setiap keluarga. Ketika dihubungi RTM, Datuk Rahim berharap sumbangan tersebut dapat meringankan beban keluarga terlibat, lebih-lebih lagi ketika menghadapi Perintah Kawalan Pergerakan dan bulan Ramadan. Dalam kejadian kira-kira 5.47 pagi Rabu, 3 buah rumah musnah, manakala 4 buah rumah berhampiran, sebuah masjid, premis kemas dan rumah perusahaan burung walit berjaya diselamatkan pasukan bomba dari Kota Marudu. Semua gerai menjual sayur-sayuran dan ikan serta hasil laut yang dibuka di beberapa kawasan di daerah Tawau diarah tutup dan diletakkan garisan larangan untuk berniaga oleh Majlis Perbandaran Tawau MPT bermula Rabu lalu. Tinjauan kru berita RTM mendapati gerai-gerai terbabit antaranya terletak di kawasan Taman Ria, Hilltop, Jalan Air Panas, Batu Lapan Ranggu, Kampung Titingan dan Pasar Sentral. Bagaimanapun ada di antara penjajah berkenaan ditempatkan di pasar yang dibenarkan beroperasi berhampiran zon masing-masing selepas memohon kelulusan pihak MPT. Sebelum ini, Presiden MPT, Datuk Insinyur Amrullah Kamal memberitahu Tawau telah dibahagikan kepada 6 zon semasa PKP bagi mengelakkan orang ramai tertumpu di Pasar Besar Tawau. Pembagian zon berkenaan membenarkan orang ramai membeli keperluan hanya di zon masing-masing tidak melebihi radius 10 km. Pasar yang dibenarkan beroperasi mengikut zon Pasar Besar Tawau, Pasar Semerak, Sin-On, Batu Lima Apas, Bandar Sri Indah dan Taman Sawit Balung. Sementara itu, penjajah yang ditemui menyambut baik usaha MPT yang membenarkan mereka terus berniaga walaupun terpaksa berpindah daripada tapak asal. Memang cukup bagus lah, disarankan buat begini. Orang rasa bersyukur, dia bilang bagus. MPT boleh buat tempat begini, orang selama ini susah pergi ke bandar. Kawasan ini lebih besar dan lebih bersih. Kalau kita nampak dia punya sistem perparitan untuk buang air pun lagi dekat. Jadi alhamdulillah lah sebab dapat berniaga di sini. Mereka yang tinggal di kawasan satu ini tidak perlulah risau sebab kawasan di sini dijual dengan harga yang berpatutan. Apa yang diperlukan dengan pengunjung, semua ada yang ada di bandar. Maksudnya mau ikan, sayur, kelapa, buah-buahan, semua ada di sini. Kami disatukan di satu tempat yang memang sesuai lah. Maksudnya tempat parking sesuai dan kawasan yang terbuka. Jadi bagi saya sangat best lah. Baik, sekian berita Pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saudara, selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19 dan kita mesti menang. Selamat menyambut Hari Pekerja. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.